Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni Nisha nak buat video ni sebab Nisha, ni buku Kaedah Usul Fiqh daripada Dr. Abdul Karim Zaidan, Mukhtasar fi Usul Fiqh. So, hari ni Nisha nak tunjuk kat korang pasal azimah dengan rukhsah. Kita masuk azimah dengan rukhsah. Okey, kalau kita tengok dekat sini, azimah dan rukhsah termasuk dari bahagian-bahagian hukum taklifi. Hal itu disebabkan kerana maksud azimah adalah apa yang dituntut pembuat syariat atau dibolehkannya secara umum. Sementara rukhsah adalah apa yang dibolehkan pembuat syariat dalam keadaan berlakunya uzur sebagai upaya meringankan beban mukallaf dan menjauhkan kesulitan darinya. So, maksud dekat sini adalah kalau azimah tu dia adalah sebab umum, tapi kalau rukhsah adalah disebabkan berlaku suatu keuzuran di mana kita macam terpaksa buat benda tu. Itu adalah rukhsah sebab ada keuzuran supaya dapat meringankan beban mukallaf dan menjauhkan kesulitan. Tuntutan dan pembolehan mubah adalah bahagian dari hukum taklifi. Sebahagian ulama berpendapat bahawa azimah dan rukhsah adalah bahagian dari hukum wada'i. Kenapa pula? Namun dengan acuan bahawa dalam azimah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keadaan normal mukallaf sebagai sebab berlakunya hukum hakam yang asli secara terus menerus. Sementara dalam rukhsah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keadaan darurat yang tidak normal sebagai sebab untuk memberikan keringanan bagi mukallaf. Dan sebab itu sendiri menjadi sebahagian pula menjadi bahagian dari hukum wada'i. Akan tetapi mereka yang menyatakan bahawa azimah dan rukhsah menjadi bahagian dari hukum taklifi adalah yang benar. So, kalau kita tengok ke sini, azimah secara bahasa adalah bertekad bulat. Di antara contoh maknanya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya maka dilupakan perintah itu dan tidak kami dapati padanya kemahuan yang kuat. Maka ayat di atasnya adalah Adam sama sekali tidak berkeinginan kuat untuk menentang perintah Tuhannya. So, dari segi istilahnya, azimah seperti yang disebutkan ke atas lah. Sebagian ulama ni mendefinisikannya sebagai hukum hakam yang asli yang disyariatkan tanpa terikat dengan beragam keadaan atau penghalang. Artinya azimah digunakan untuk mengungkapkan hukum hakam syar'i dan disyariatkan untuk keseluruhan mukallaf tanpa memandang keadaan atau uzur yang menimpa mereka. So, nanti korang boleh baca keseluruhan ni pasal azimah dengan rukhsah. So, dekat sini pula maksud rukhsah kat sini. Okey, nanti boleh baca. Lepas tu jenis-jenis rukhsah, kita macam selama ni kita fikir rukhsah ni just rukhsah. Rupanya ada detail lagi, ada jenis-jenis rukhsah lagi. Ada rukhsah apa? Mana dua? Ada dua rukhsah tau kat sini. Mana rukhsah ni? So korang boleh baca lah dekat sini. Rukhsah pertama membolehkan yang diharamkan dalam keadaan darurat. Kedua, membolehkan meninggalkan yang wajib. Ketiga, membenarkan sebahagian akad yang memang diperlukan manusia meskipun tak berdiri di atas kaedah-kaedah umum. So, ada 3 jenis rukhsah, bukan 2. 3 jenis rukhsah. Hukum rukhsah pun ada 2, guys. Hukum rukhsah pun ada 2. Hukum rukhsah ada 2. Okey. Banyak guys, dia punya keterangan semata-mata untuk azimah dengan rukhsah pun dah banyak gila tau. Tu. So, korang nampak dekat sini. Inilah buku Kaedah-Kaedah Usul Fiqh tau. Buku Kaedah-Kaedah Usul Fiqh daripada Dr. Abdul Karim Zaidan. So, korang yang macam nak mendalami usul fiqh ke apa ke, korang boleh dapatkan buku ni dekat Shopee. Boleh dapatkan buku ni kat Shopee. Tak adalah mahal mana. Ni harga dia RM29. So, korang boleh dapatkan buku ni bagi siapa yang nak mendalami usul fiqh. Okey, itu sahaja video kali ni. Kali ni Nisha just nak cerita pasal buku usul fiqh je. Okey, so siapa-siapa yang nak buku usul fiqh ni, nak dalami ilmu fiqh, lagi-lagi pelajar-pelajar pengajian Islam, so korang boleh dapatkan lah dekat Shopee. Okey, baik, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Nisha Stories and Share.